Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safia binti Muhammad Talha. Pada hari ini akan membentangkan tentang tajuk Perjanjian Aqabah 1, Perjanjian Aqabah 2 serta iktibar daripada fasa permulaan dakwah Islamiah. Okey, pada mulanya mestilah kita nak tahu apakah itu maksud Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah ini merupakan satu perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Yathrib ataupun Madinah yang terdiri daripada kaum Aus dan Khazraj yang memeluk Islam. Jadi, terdapat dua perjanjian Aqabah, iaitu Perjanjian Aqabah 1 dan Perjanjian Aqabah 2. Jadi saya ingin menceritakan tentang sebelum berlakunya perjanjian ini. Jadi kisahnya begini. Sewaktu sebelum lagi Rasulullah lahir, dah lama dah orang di Yathrib ataupun Madinah. Madinah dulu dikenali sebagai Yathrib. Jadi orang-orang di Madinah ni ada golongan Yahudi, ada golongan Aus dan Khazraj. Jadi mereka ni bersaing antara satu sama lain. Jadi orang-orang Yahudi ni kata akan lahirnya satu hari nanti akan lahirnya Nabi daripada kalangan orang Mekah. Jadi cerita tersebut telah pun tersebar luas. Jadi orang-orang Madinah ni, penduduk Yathrib ni macam tertanya-tanya lah kan, siapa Nabi tu. Jadi mereka telah pun menjumpai Rasulullah. Terdapat 6 orang daripada penduduk Madinah telah berjumpa dengan Rasulullah sendiri. Rasulullah memberi dakwah Islamiah kepada mereka dan mereka menerima agama Islam. Seterusnya memeluk agama Islam. Ada 6 orang. Ini perjumpaan pertama mereka. Jadi selepas perjumpaan pertama mereka berjanji dengan Rasulullah pada tahun hadapan mereka akan berjumpa lagi dengan Rasulullah. Iaitu waktu perjumpaan pertama ni waktu tahun ke-11 kenabian. Jadi mereka berjanji akan berjumpa dengan Rasulullah pada tahun ke-12 kenabian. Jadi mereka pun pulanglah ke Madinah selepas perjumpaan pertama dengan Rasulullah tu. Waktu tu belum lagi berlaku antara mereka perjanjian apa-apa. Jadi mereka hanya berjanji ingin berjumpa dengan Rasulullah pada tahun hadapan. Jadi pada tahun hadapan, iaitu tahun ke-12 kenabian, mereka telah pun berjumpa dengan Rasulullah sekali lagi. Tapi waktu ni mereka 5 daripada 6 orang yang jumpa Rasulullah pada perjumpaan pertama tu telah membawa lagi 7 orang berjumpa dengan Rasulullah. 7 orang ni telah pun memeluk agama Islam lah. Mereka telah memeluk agama Islam sebab daripada dakwah mereka yang 6 orang ni telah pun berdakwah di Madinah dan ada 7 orang yang memeluk agama Islam. Jadi 5 daripada 6 orang tu, 5 campur lagi 7 orang adalah 12 orang berjumpa dengan Rasulullah. Maka termeterailah Perjanjian Aqabah. Kenapa dinamakan Perjanjian Aqabah? Sempena dengan nama tempat mereka meteraikan janji tersebut, iaitu di Bukit Aqabah. Jadi Perjanjian Aqabah ini telah berlaku antara penduduk Yathrib itu dengan Rasulullah pada tahun 621 Masihi bersamaan dengan tahun ke-12 kenabian Nabi. Jadi, ada hadis berkaitan dengan Perjanjian Aqabah 1 ni. Iaitu daripada Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Ubadah bin Al-Samit bahawa Rasulullah SAW telah berkata kepada mereka, "Ayuh, mari berbai'ah denganku untuk kamu tidak menyekutukan Allah dengan sebarang sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kamu, tidak melakukan pembohongan dengan mendakwa anak-anak yang mereka pungut di jalan sebagai anak sendiri, tidak memaksiati daku dan pada kebaikan pada sesiapa di antara kamu yang menunaikannya, maka balasannya adalah dari Allah, dan sesiapa yang melanggarnya lalu dihukum, maka itu adalah kafarah baginya di dunia. Tetapi kalau Allah lindunginya, maka itu terserah kepada Allah, dan sekiranya Allah mengampunkannya, maka itu adalah habuannya." Kata Ubadah, dengan itu daku pun berbai'ahlah dengannya. Dalam naskah lain menyebut, maka kami pun berbai'ah dengannya atas dasar itu. Jadi daripada hadis ini sendiri kita boleh nampak dah isi-isi Perjanjian Aqabah. Jadi antara Perjanjian Aqabah 1 ni isinya, yang pertama ialah beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi orang yang masuk Islam ni, penduduk Madinah ni perlu beriman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, mereka perlu membantu perjuangan Nabi menyebarkan dakwah. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan jahiliah macam ada dalam hadis tadi, mencuri, membunuh, meminum arak dan sebagainya lah, berzina, melakukan pendustaan, penindasan kepada orang lain. Jadi secara umumnya Perjanjian Aqabah pertama ni macam Rasulullah nak membantu mereka
melepaskan diri mereka daripada perbuatan-perbuatan keji, kesan daripada zaman jahiliah dulu. Rasulullah nak bantu mereka untuk keluar daripada kepompong jahiliah tersebut. Jadi daripada sini sendiri kita boleh nampak dah betapa indahnya agama Islam ini. Sampaikan agama ini sendiri melarang perbuatan-perbuatan menindas orang lain, membunuh anak. Ialah pada zaman jahiliah kan mereka membunuh anak-anak, lagi-lagi anak perempuan, mereka membunuh hidup-hidup, mereka melakukan penindasan riba, minum arak, berzina sana sini. Jadi nasab keturunan pun tak terjaga. Jadi daripada situ Rasulullah pun membantu mereka untuk keluar daripada kepompong jahiliah. Jadi selepas daripada perjanjian tersebut, jadi Rasulullah pun menghantar seorang duta Islam ke Madinah yang bernama Mus'ab bin Umair. Jadi Rasulullah menghantar Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk meneruskan lagi dakwah bagindalah di Madinah ketika itu. Itu perjanjian Aqabah 1. Seterusnya, perjanjian Aqabah kedua. Perjanjian Aqabah kedua ini berlaku pada tahun selepasnya. Selepas daripada tahun ke-12 kenabian, maka tahun 13 kenabian. Jadi ini berlaku pada tahun ke-13 kenabian bersamaan dengan 622 Masihi. Perjanjian Aqabah kedua ini merupakan rentetan daripada perjanjian Aqabah pertama, tetapi perjanjian Aqabah kedua ini juga dikenali sebagai perjanjian Bai'ah Aqabah Al-Kubra. Kenapa? Sebabnya Bai'ah ini adalah lebih tegas berbanding dengan Bai'ah yang pertama, di mana di sinilah berlakunya penghijrahan Rasulullah. Jadi Rasulullah berjanji dengan mereka. Antara isi-isi perjanjian Aqabah 2 ini ialah suku kaum Aus dan Khazraj memeluk Islam dan mengukuhkan lagi taat setia kepada Nabi Muhammad. Mengukuhkan lagi taat setia, mereka perlu menjemput Rasulullah dan orang-orang Islam di Mekah berhijrah ke Madinah. Seterusnya, antara isi perjanjian ini juga, mereka kena secara sukarela perlu menyediakan tempat tinggal dan menjanjikan keselamatan untuk baginda dan orang Islam Mekah. Jadi, orang-orang Madinah ni berjanji untuk menjaga keselamatan Rasulullah lah sepanjang dakwah Rasulullah di Madinah. Dan yang keempat, mereka telah berjanji untuk menyatakan kesediaan mempertahankan Islam. Jadi waktu inilah berlakunya dakwah secara macam kira besar-besaran lah di Madinah. Jadi pada perjanjian Aqabah kedua ini, jadi tujuannya adalah untuk menstrukturkan semula perjanjian yang lebih tegas dan fokus pada hal taat setia kepada suruhan Nabi dan bersedia melindungi baginda sewaktu hijrah baginda lah ke Madinah. Sama dengan orang-orang Mekah lah. Jadi daripada sini Rasulullah sangat-sangat bijak. Kita nampak perjuangan Rasulullah ni daripada sikit-sikit Rasulullah telah berjaya berdakwah kepada ramai. Jadi pada Bai'ah Aqabah yang kedua ni ada 73 orang lelaki dan 2 orang perempuan daripada kalangan orang Madinah telah pun memeluk agama Islam. Jadi telah semakin luaslah tersebarnya agama Islam ni dalam masa setahun je. Bayangkan dalam masa setahun je dah ramai tu. Jadi sebab dakwah-dakwah mereka ni lah Rasulullah pun dah hantar duta Islam ke Madinah. Jadi isi perjanjian pun kita telah kupas sebentar tadi. Jadi selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah, Rasulullah kukuhkan lagi struktur dakwah Islam di Madinah dengan melantik 12 orang daripada orang-orang yang telah masuk Islam tadi untuk menjadi nakib. Jadi nampaknya Rasulullah ni sangat-sangat mementingkan kesatupaduan antara suku kaum Aus dan Khazraj. Jadi mereka ni kan penduduk Madinah kan. Jadi Rasulullah telah pun melantik 9 orang daripada kaum Khazraj dan 3 orang daripada suku kaum Aus sebagai nakib di Madinah. Jadi selepas daripada itu Rasulullah pun telah berjaya menyatupadukan antara suku kaum Aus dan Khazraj yang juga telah menyatupadukan golongan Muhajirin dan Ansar. Ialah Muhajirin ini daripada penduduk Mekah datang ke Madinah kan. Jadi Rasulullah telah berjaya mempersaudarakan mereka. Jadi apa yang kita nampak daripada dakwah Rasulullah ni, daripada kecil ke besar sangat-sangat strategik. Dan juga Rasulullah telah berjaya. Ialah penduduk Mekah
yang berhijrah ke Madinah, Rasulullah telah pun berjaya mempersaudarakan mereka. Bukan senang orang daripada negara luar nak datang negara kita, lepas tu kita nak mempersaudarakan juga. Jadi di situ ada berlakunya kesatuan hati. Jadi itulah kemanisan agama Islam itu sendiri. Jadi kita telah habis bercerita berkaitan dengan tajuk Perjanjian Aqabah 1 dan Perjanjian Aqabah 2. Daripada sebelum Perjanjian Aqabah lagi dah ada kisah-kisahnya sampai Perjanjian Aqabah 1, Perjanjian Aqabah kedua. Dan seterusnya kita nak bincang berkaitan dengan iktibar daripada fasa permulaan dakwah Islamiah. Jadi apa yang kita boleh nampak daripada dakwah Rasulullah ni, strategi. Pengurusan dakwah yang strategik ni sangat penting sebagai seorang pendakwah. Jadi kalau kita tengok daripada fasa permulaan dakwah Rasulullah, iaitu dakwah secara sulit, iaitu pada kalangan kerabat Rasulullah sendiri, Rasulullah telah pun menyampaikan dakwah. Jadi daripada situ sikit-sikit orang telah pun masuk agama Islam. Selepas itu Rasulullah telah mendapat wahyu daripada Allah untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Jadi daripada sulit kepada terang-terangan, daripada penduduk Mekah sampai ke penduduk Madinah, sampai sekarang ni ke seluruh dunia. Jadi apa yang kita boleh ambil iktibar ialah Rasulullah ni punya pendakwah daripada sikit kepada banyak. Jadi pengurusan tu perlu strategi. Kita tak boleh terus berdakwah secara memaksa. Dan Allah sendiri pun ada berfirman, la ikraha fiddin. Jadi tak ada paksaan dalam agama juga. Jadi apa yang iktibar selain daripada itu? Rasulullah ni berdakwah bermula daripada akhlak Rasulullah sendiri. Masa ni kita tahu Rasulullah daripada kecil sampai Rasulullah besar, Rasulullah sangat-sangat dikenali sebagai Al-Amin. Daripada Rasulullah berniaga, Rasulullah sangat-sangat jujur. Orang pun sampai Rasulullah yang ada gelaran Al-Amin, iaitu orang yang tak pernah berbohong, orang yang sangat jujur, orang yang benar, sidik amanah tabligh fatwanah kan, sifat-sifat Nabi. Jadi Rasulullah ni sangat terkenal dengan pribadi baginda yang sangat mulia. Jadi orang pun tertarik dengan akhlak baginda. Jadi benda-benda yang kita nampak ni daripada sudut akhlak ni yang akan menarik minat orang-orang yang bukan Islam untuk memeluk agama Islam itu sendiri. Sebab itulah Rasulullah mengajar kita untuk tidak, Islam ni mengajar kita untuk tidak melakukan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang menindas orang lain, perkara-perkara jahiliah lah. Kita boleh kata perkara-perkara jahiliah lah. Sebab tu daripada Perjanjian Aqabah yang pertama, Rasulullah sendiri telah melarang orang Madinah ni untuk melakukan amalan jahiliah, membunuh, berzina, sosial yang bebas, ekonomi yang tak mantap. Sebabnya ada berlakunya penindasan riba dalam perniagaan. Seterusnya daripada dakwah Rasulullah sendiri kita boleh nampak baginda ni mempunyai keteguhan hati yang sangat, subhanallah, yang sangat-sangat kuat. Rasulullah ni daripada kecil lagi Allah telah pun melatih keteguhan hati baginda. Sebelum Rasulullah lahir lagi, Rasulullah telah kehilangan bapanya, Abdullah. Jadi selepas Rasulullah lahir, Rasulullah umur 6 tahun, kecil lagi, Rasulullah telah pun kehilangan ibu baginda. Jadi sampai ada peristiwa tahun kesedihan Rasulullah, Sayyidatina Khadijah meninggal dunia. Peristiwa tahun kesedihan tu Rasulullah telah pun diberi kiranya macam satu training lah. Allah bagi training keteguhan hati baginda. Peristiwa di Taif, kalau kita tengok macam mana Rasulullah telah pun menjalankan dakwah baginda sampai kena pulau dengan orang Mekah, sampai kena hina, kena baling batu, belah darah Rasulullah. Jadi Rasulullah ni sangat-sangat teguh hatinya. Jadi iktibarnya kita ni sebagai pendakwah, kita kena sentiasa teguh hatilah. Rasulullah punya ujian tu lagi besar. Sebabnya sewaktu Rasulullah menyampaikan dakwah Islam, tak ramai lagi orang Islam. Kita ni zaman sekarang Islam ni dah tersebar luas di seluruh dunia. Tapi masih lagi kita perlulah menyampaikan dakwah, sebab masih lagi ada orang yang bukan Islam kan. Bukan semua orang Islam. Jadi kita kena bijak, kita kena teguh hati. Okey. Seterusnya iktibar yang kita boleh dapat ialah dakwah Rasulullah ini telah melakukan perubahan yang kiranya besar lah, sangat besar. Terutamanya daripada bidang sosial lah. Daripada aspek sosial ni Rasulullah telah pun mengislamkan
orang itu bahagian agama lah, secara rohaninya Rasulullah telah pun berdakwah menyampaikan agama Islam kepada penduduk Mekah, kepada penduduk Madinah, telah pun mempersaudarakan orang Mekah dan orang Madinah, telah pun daripada aspek sosialnya Rasulullah telah pun menghapuskan amalan jahiliah yang mereka dah amalkan. Penindasan apa semua tu Rasulullah telah pun hapuskan. Jadi antara lainnya dari aspek ekonomi lah, Rasulullah melarang perbuatan-perbuatan riba. Jadi ekonomi tu lebih lagi lebih telus tanpa amalan penindasan ni lah, orang kaya menindas orang lemah. Jadi daripada situ, daripada iktibar yang kita boleh ambil, Islam ni agama yang menyeluruh, berkaitan dengan semua aspek kehidupan. Islam telah sampaikan perkara yang baik untuk kehidupan kita. Jadi kesimpulannya, sebagai pendakwah kita tidak akan lari daripada tanggungjawab menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita mesti sentiasa berusaha menyampaikan dakwah dengan bijak serta sentiasa berteguh hati sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah agar agama Islam itu mampu disebarkan dengan lebih luas lagi. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian sahaja tajuk berkaitan dengan Perjanjian Aqabah 1, Perjanjian Aqabah 2 serta iktibar daripada fasa permulaan dakwah Islamiah. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.